Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan. Pendek-pendeknya, yang keduanya saya sokong RUU Kewangan dengan harapan insya-Allah beberapa perkara perlu ditambah baikkan untuk kepentingan bersama, mungkin base pada beberapa cadangan dan pandangan. Seterusnya saya ingin hari ini antara dua lah, baca campur dengan bahas Datuk Seri. Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998, Akta 592. Berkenaan dengan Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998, Akta 592, adakah kementerian berhasrat untuk mengkaji dan menambah baik kaedah pengenaan levy termasuk menyemak semula kadar levy dan paras nilai ambang keuntungan dengan mengambil kira peningkatan kos pengeluaran minyak sawit mentah serta kelangsungan industri. Selain itu, apakah langkah kerajaan untuk meningkatkan kecekapan kutipan hasil levy untuk subsidi minyak masak bagi menstabilkan harga minyak masak? Yang keduanya, Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967. Saya ingin menyentuh berkenaan dengan Akta Petroleum ataupun Cukai Pendapatan 1967, itu Akta 543. Apakah strategi kerajaan untuk memastikan pindahan akta ini tetap kekal dengan relevan dan keperluan semasa industri huluan petroleum dan gas? Sahabat-sahabat ahli senator yang dihormati, saya juga ingin mengangkat satu persoalan. Mungkin saya sebut perkara ini berulang-ulang, tapi saya fikir tidak salah untuk saya suarakan. Di mana lagi nak disuarakan kalau tidak di institusi tertinggi negara, Dewan Negara ini. Tuan-tuan, ahli yang berhormat senator yang saya hormati sekalian, Kerajaan Negeri Terengganu menerima akhir ihsan, bukan royalti, duit ihsan pada Oktober 2023 berjumlah 510. Ikut kadar biasa dijangkakan sekitar dalam 1.5 bilion. Artinya hanya baru 1/3. Dana ujung akhiran ni, bila lagi mungkin baki hampir 1 bilion itu bakal dilunaskan. Atas apa nama pun, royalti ke, ataupun nama wang ihsan ke, atau nama-nama lain yang mungkin boleh lagi diberikan. Saya ingin menyentuh sedikit adik-adik yang berhormat, Senat yang di-Pertua Dewan. Semalam bila ada menteri yang menyebut kenapa kadang-kadang perkara yang sama diulang-ulang. Dan ada sahabat saya senator menyebut patut dinoktahkanlah isu royalti. Saya ingin sebutkan sahabat-sahabat saya yang berulang ini, antara puncanya yang pertama, soalan belum dijawab. Bila belum dijawab, disoal lagi. Sebab contoh, bila saya tanya tentang isu perolehan 21.9% daripada perolehan negara untuk belanjawan tahun ini. Saya bertanya, jumlah 21.9% itu sekitar dalam 86 bilion. Minta dicerakin kan? Tapi saya dah ingat, saya dah sebut. Ini kali yang ketiga diulang-ulang. Tapi hari ini hingga sekarang saya harap Menteri Kewangan dapat mencerakinkan jumlah pinjaman daripada mana, daripada luar, dari dalam, daripada luar, daripada mana, daripada siapa dan seumpamanya. Seterusnya tuan-tuan, yang ahli-ahli yang berhormat senator, seingat saya isu MA 63, Akta MA 63 sejak tahun 1963 tak pernah Sarawak memberhentikan bicara dan tuntutannya tentang MA 63, Sarawak dan Sabah. Bila berhenti? Apabila tuntutannya disempurnakan. Betul. Sama juga isu Terengganu. Kes yang sudah 40 tahun lebih, 22 tahun diberi atas nama yang sama seperti Sabah dan Sarawak. Masuk tahun yang ke-23 dinafi. Sekarang dah hampir 23 tahun. Tuan-tuan, selagi tidak disempurnakan, minta nanti ditambah sikit. Ya, Datuk. Baik, Datuk, saya benarkan. Terima kasih Yang Berhormat Senator. MA 63 ini memanglah rapat di hati orang-orang Sabah dan Sarawak.
Saya sendiri telah mengemukakan dalam beberapa forum dan telah menyampaikan memorandum kepada Perdana Menteri yang dulu. Tapi malangnya sampai hari ini masih cakap demi cakap, janji demi janji. Kita di Sabah ini seolah-olah macam tidak diiktiraf sebagai satu buah negeri yang mempunyai hak yang termaktub dalam perlembagaan. Itu the basis of our agreement in joining Malaysia. Jadi apakah agaknya yang Muhammad rakyat-rakyat Sabah dan Sarawak, apakah tindakan yang sewajarnya untuk kita supaya kita mendapat nikmat, bukan nikmat, apa ni hak kita yang telah pun termaktub dalam perlembagaan. Terima kasih. Sangat berterima kasih kepada Tan Sri atas poin yang sama. Kita bicara tentang hak dan juga atas keputusan perjanjian. Itu akta yang Terengganu juga, Sarawak, Sabah, Terengganu, Kelantan dan negeri yang bakal ada petroleum. Saya sebut tu boleh tanya nanti. Kenapa? Mungkin juga nanti akan terus menuntut perkara ini. Jadi atas base akta petroleum, akta MA 63, kita bicara tentang akta perjanjian dan perjanjian. Tuan-tuan ahli yang berhormat yang saya hormati sekalian, bagi sikit saya masa sebab tadi Tan Sri mencelah. Kalau saya sebutkan tentang MA 63, mungkin tuan-tuan sebut sekarang juga tentang yang lain-lain. 1978, 2000 sampai sekarang, dah masuk tahun yang ke-23. Kita sebenarnya semasa pilihan PRU yang lepas, kita terasa cukup seronok sebab kita dijanji 20%. Sama dengan Tan Sri, bukan 20%, 5%. Sarawak mungkin dapat, Terengganu sampai sekarang tak dapat. Kelantan tak dapat. Jadi apakah salah saya mengungkit dan apakah jemu tuan-tuan mendengar bicara ini, ahli yang mendengar bicara ini, dan saya fikir saya kena terus untuk menyatakan ini bagi mewakili negeri Terengganu, Kelantan dan negeri-negeri yang terkait, sepertinya Sarawak dan Sabah terus mempersoal dan menuntut. Jawapannya senang saja, sempurnakanlah. Janji tuan-tuan. Apabila janji ini, dia ada dua benda. Tapi saya tak nak ulahlah sebutkan, kalau katakan syarat janji, apa hukumnya. Tapi ada yang berhormat sekalian, ada keputusan yang dibuat oleh yang berhormat Menteri semalam kata, ini keputusan mahkamah. Tapi kena ingat, ada lagi mahkamah-mahkamah yang lain. Mahkamah yang kedua ialah mahkamah rakyat. Inilah hasil yang ada di Terengganu. Hasil ketidakpuasan terhadap janji yang tidak disempurnakan. Selepas mahkamah rakyat, ada lagi mahkamah yang lain, iaitu mahkamah Allah. Mampukah kita jawab di hadapan Allah tentang suatu peruntukan yang dijanjikan, yang diikrarkan selama panjang tempoh? Apakah selama 22 tahun itu kerajaan Malaysia tidak terurus dari segi menginterpretasikan undang-undang, sehingga 22 tahun kemudian ni menjadi pentafsiran yang lain. Tuan-tuan, saya menghormati masa, saya cuma nak tuntut satu benda, nak sebut satu benda. Kalau kita orang Islam, Allah tak pernah jemu untuk kita umatnya menuntut berkali-kali. 17 kali sehari semalam. 17 kali sehari semalam kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Dengan izin boleh Tan Sri? Saya menghormati pandangan Tan Sri. Okey, alhamdulillah. Kerana tadi dia nak betulkan kenyataan YB. Ya. Tuntutan MA63 untuk Sabah belum berakhir. Maknanya Dan dia sekarang nakkan panduan. Ya. Bagaimana nak akhirkan. Jadi apa yang saya terima kasih banyak sekali lagi pada Tan Sri, artinya kita ni senasib lagi. Kita masih senasib. Sarawak, Sabah dalam kes petroleum sudah berbeza, tapi dalam kes Terengganu, Kelantan dan negeri-negeri yang lain belum lagi tersempurna. Saya sebut tadi tuan-tuan, saya pernah baca satu report yang dibuat oleh company Shimoji daripada Jepun yang membuat kajian tentang possibility untuk kedapatan petroleum di darat daripada Pasir Putih ke Kelantan sampai Rompin di Johor. Kajiannya ada. Tetapi exploration sekarang di laut.
Saya tak dapat nak katakan yes 100%, tetapi kajian itu andai sampai ke Pahang, apa kata orang Pahang? Andai sampai ke Johor pertemuan, apa kata orang Johor? Jadi saya fikir kembalikan hak ini sebagai hak seperti yang dituntut oleh perjanjian. Saya nak sebut oleh kerana sikit diberikan masa tuan-tuan. Saya semalam sebut bahawa perjanjian kita menganggotai perjanjian antarabangsa. United Nations on Seawater Convention tahun 1982. Apabila suatu kita dah tanda tangan, kenapa kita tidak iktiraf persetujuan yang kita buat? Dan andainya 12 km ni sebahagian besar apa yang terdapat dalam eksplorasi minyak di laut sekarang ni menjadi termaktub di dalam Akta Pelata Benua yang disebut di dalam perlembagaan. Tadi saya sebut, tuan, yang akhirah saya tak nak lebih daripada itu. Saya sebut tadi kalau Allah sebut beri ruang kita menuntut pada dia. Allah yang maha menerima doa. Allah beri ruang kita tuntut pada dia 17 kali satu hari satu malam. Berapa lama? Ada noktah ke tak ada noktah? Sepanjang hayat sehingga mati. Apakah kita yakin Allah tak beri jaminan bahawa tuntutan itu bakal diterima? Allah beri jaminan. Tetapi kita ni terus tuntut sebab sehingga hari ini kita masih belum diberi jaminan untuk hak rakyat bagi negeri-negeri yang ada minyak dan gas dan yang negeri mungkin bakal ada minyak dan gas ini dapat dikembalikan seperti perjanjian Akta Petroleum 1974, perjanjian Petroleum 1975 dan saya sebut semalam, tolonglah ambil kira rasa semangat federalism. Tolong ambil kira rasa apa yang nak sebut sangka baik yang negeri-negeri menandatangani perjanjian sama di seluruh negeri itu, kemudian tuan-tuan sangka baik itu dinodai. Kembalikan semangat persekutuan. Saya yakin insya-Allah kalau semangat ini dikembalikan, banyak perkara yang boleh diselesaikan. Jadi sekali lagi saya sebut bahawa kesimpulan saya, satu saja penyelesaian, kembalikan hak kepada yang berhak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.